saya tahu Pada pagi tengah hari ini, petang ini saya ingin menyatakan beberapa perkara yang berkaitan dengan enactment warisan. Yang ada kaitan hari ini saya ingin mengumumkan pemuktamatan peraturan warisan negeri Pulau Pinang 2016, penubuhan Majlis Warisan Negeri Pulau Pinang, pelantikan Pesuruhjaya Warisan Negeri Pulau Pinang seperti mana baru dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, dan juga penangguhan ataupun pelanjutan tarikh pewartaan kedua-dua rancangan KAS, kawasan KAS Bukit Merah dan juga Tapak Warisan Dunia UNESCO Georgetown yang juga telah dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Now, rakan-rakan media saya dan semua yang hadir, penyediaan peraturan-peraturan warisan negeri Pulau Pinang 2016 telah bermula sejak tahun 2011. Sehubungan dengan kelulusan enactment warisan negeri Pulau Pinang 2011 oleh Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada 19 Mei 2011 yang seterusnya telah diperkenankan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri pada 27 Jun 2011. Peraturan-peraturan warisan negeri Pulau Pinang 2016 ini merupakan satu inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam penyelarasan mekanisme perundangan, pengurusan dan pentadbiran yang berkaitan berperihalan warisan untuk negeri Pulau Pinang. Skop peraturan-peraturan warisan negeri Pulau Pinang 2016 akan memperincikan peruntukan bagi pengurusan, pemeliharaan dan pemeliharaan warisan kebudayaan dan warisan semula jadi serta tapak-tapak warisan lain di seluruh negeri Pulau Pinang, tetapi tidak termasuk objek tapak warisan atau warisan kebudayaan di bawah air yang telah didaftarkan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Peraturan-peraturan warisan negeri Pulau Pinang 2016 akan menjadi mekanisme perundangan subsidiary terhadap penguatkuasaan enactment warisan negeri Pulau Pinang 2011. Dan pelaksanaan peraturan-peraturan warisan negeri Pulau Pinang ini terbahagi kepada penguatkuasaan yang perlu diwartakan dan penguatkuasaan yang boleh dilaksanakan secara berpentadbiran. Nah, penyediaan peraturan-peraturan warisan negeri Pulau Pinang 2016 ini adalah selaras dengan peruntukan rang Undang-Undang Enactment Warisan Negeri yang termaktub dalam subsection 58 sub 1 bagi maksud seperti berikut: A. Kriteria bagi pengisi tiharan satu tapak warisan. B. Apa-apa perkara berkaitan dengan plan pengurusan pemeliharaan warisan. C. Garis panduan dan tata cara bagi pemeliharaan dan pemeliharaan warisan negeri. Dan D. Apa-apa cara ataupun borang dan prosedur yang hendak digunakan. Saya ingin nyatakan di sini yang perlu diambil maklum sebagai tambahan kepada kenyataan saya bahawa di dalam proses penyediaan peraturan-peraturan warisan ini ada banyak pihak bukan kerajaan yang telah turut mengambil bahagian dan pandangan-pandangan mereka telah diambil kira, termasuk pihak NGO seperti Penang Heritage Trust. Nah, selain daripada peraturan-peraturan ini, tanggungjawab pelaksanaan enactment ini adalah di bawah Pesuruhjaya Warisan, yang mana baru tadi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah mengumumkan pelantikan Pesuruhjaya Warisan Negeri Pulau Pinang yang julung dan pertama, iaitu Datuk Mokhtar Jain. Penetapan tarikh kuasa enactment boleh ditentukan selepas tertubuhnya Majlis Warisan Negeri Pulau Pinang dan pelantikan Pesuruhjaya Warisan Negeri Pulau Pinang, di mana untuk rekod fungsi utama Pesuruhjaya Warisan Negeri Pulau Pinang adalah di bawah Seksyen 16A enactment tersebut, yang mana saya juga baca yang tidak terkandung dalam kenyataan saya, yang mana ia adalah untuk memastikan bahawa enactment itu ditampilkan, dikuatkuasakan, diberi kuat kuasa, dijalankan dan dipatuhi, mengisytiharkan apa-apa warisan kebudayaan dan warisan semula jadi sebagai warisan negeri. C. Menyelaras dengan majlis berhubung dengan pengurusan, pemeliharaan dan pemuliharaan warisan. D. Menasihati pihak berkuasa perancang tempatan mana-mana badan atau agensi lain berhubung dengan pengurusan, pemeliharaan dan pemuliharaan warisan. E. Mewujud dan menyelenggara draft ataupun daftar warisan negeri. F. Menggalakkan dan memudahkan apa-apa penyelidikan yang berhubung dengan warisan. G. Mengawasi dan menjeliat proses pemeliharaan dan pemuliharaan warisan negeri. H. Menganjurkan program pameran dan promosi pelancongan berhubungan
dengan pemeliharaan dan pemuliharaan warisan negeri. I. Menyediakan atau mengeluarkan dasar, garis panduan atau arahan berhubung dengan pengurusan, pemeliharaan dan pemeliharaan warisan yang hendaklah selaras dengan dasar dan arahan Pesuruhjaya Warisan. Dan J. Melaksanakan apa-apa fungsi lain sebagaimana yang diarahkan oleh pihak berkuasa negeri dari masa ke semasa. Selain daripada pelantikan Pesuruhjaya Warisan yang pertama, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah juga berkenaan Majlis Warisan Negeri memutuskan untuk menubuhkan satu Majlis Warisan Negeri yang adalah selaras dengan Seksyen 5A Enactment Warisan Negeri Pulau Pinang 2011, yang mana fungsi majlis ini ialah A. Untuk menasihati pihak berkuasa negeri berkenaan apa-apa perkara yang berhubung dengan pemeliharaan dan perlindungan warisan kebudayaan atau warisan semula jadi yang adalah berhubungan dengan pelaksanaan enactment tersebut. B. Mencadangkan pembentukan polisi berkenaan warisan kebudayaan ataupun warisan semula jadi kepada pihak berkuasa negeri. C. Berunding dan menyelaras dengan Pesuruhjaya Warisan bagi apa-apa perkara yang berhubung dengan pemuliharaan dan perlindungan warisan kebudayaan atau warisan semula jadi. D. Memantau dan menyelaras dengan pihak berkuasa merancang tempatan berhubung dengan rancangan pemajuan bagi tapak warisan tersebut. E. Memantau dan mencadang apa-apa penambahbaikan pada garis panduan dan pelan pengurusan pemeliharaan warisan negeri Pulau Pinang. Dan F. Menjalankan apa-apa kajian ataupun penyelidikan berkenaan warisan kebudayaan dan warisan semula jadi. Nah, rakan media saya ada satu perkara yang ingin saya perjelaskan peringkat yang kemudiannya. Keanggotaan Majlis Warisan adalah di bawah Seksyen 6 Enactment 14 ataupun Enactment Warisan, di mana keanggotaannya adalah seperti berikut. Ada penjelasan sedikit kepada apa yang dinyatakan di sini. Ia akan dianggotai oleh A. Seorang pengerusi iaitu Ketua Menteri. B. 3 orang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. C. Setiausaha Kerajaan Negeri atau wakilnya. D. Pegawai Kewangan Negeri atau wakilnya. E. Pengarah Perancang Bandar dan Desa Negeri atau wakilnya. F. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran ataupun Bandaraya Pulau Pinang, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang atau wakilnya. G. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Seberang Perai atau wakilnya. H. Pesuruhjaya Warisan Negeri Pulau Pinang. I. Curator Museum dan Balai Seni Lukis Negeri Pulau Pinang atau wakilnya. J. Pengurus Besar Georgetown World Heritage Incorporated atau wakilnya. Dan K. Tidak kurang dari 5 orang anggota lain yang dilantik oleh pihak berkuasa negeri. Berkenaan K, berikut adalah yang telah dilantik oleh pihak berkuasa negeri seperti dalam kenyataan saya, iaitu Pesuruhjaya Jabatan Warisan Negara atau wakilnya, Pengarah Jabatan Bangunan MPSP, Pengarah Jabatan Bangunan MBPP, Pengurus Besar Penang Global Tourism atau wakilnya, Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang, dan Penasihat Undang-Undang atau wakilnya. Memandangkan segala prosedur telah sempurna dilaksanakan, maka Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah memutuskan: 1. Penetapan tarikh kuat kuasa Enactment Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 ataupun Enactment 14. 2. Pewartaan Peraturan-Peraturan Warisan Negeri Pulau Pinang 2016. Dan 3. Penetapan tarikh kuat kuasa Peraturan-Peraturan Warisan Negeri Pulau Pinang 2016. Semua adalah pada 1 hari bulan September tahun ini. Sekian. Any questions?